Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, insya-Allah kita akan bincangkan pada topik yang kita sudah berhenti di muka surat 168. Okey, baik. 168 berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan fi'il mudhari' yang majzum. Okey, kita baca sahaja fi'il mudhari' yang majzum ini supaya kita ingat kembali apa yang telah kita bincangkan. Baik, fi'il mudhari' majzum, yang mana majzum ini pada kedudukan mati. Okey, fi'il mudhari' pada kedudukan mati. Macam mana dia boleh beralih ataupun berubah kepada majzum kepada mati, sedangkan fi'il mudhari' yang asalnya adalah marfu' pada kedudukan depan. Maka ia adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf jazam. Maksudnya didahului oleh haraf jazam. Maksudnya ada haraf jazam dahulu, barulah fi'il mudhari' itu beralih ataupun berubah kepada majzum. Apakah fungsi haraf jazam? Fungsi dia adalah menjazamkan, mematikan baris hujung. Tapi sebenarnya definisi ini tidaklah lengkap. Sebab dia bukan sahaja mematikan, tapi ada berlaku pembuangan dan sebagainya. Okey, mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Baik. Haraf jazam satu. Okey, haraf jazam satu bermaksud satu haraf jazam menjazamkan satu fi'il mudhari' sahaja. Seperti lam, tidak, lamma, belum, li, hendaklah, la, jangan. Ataupun haraf jazam dua, iaitu menjazamkan dua fi'il mudhari'. Seperti jika, in jika, man barang siapa, mahma walaupun, ainama di mana pun, ma apa sahaja. Maka ini dipanggil haraf jazam dua, iaitu menjazamkan dua fi'il mudhari'. Okay, macam mana proses berlakunya daripada marfu' kedudukan depan kepada kedudukan mati? Kita lihat nombor satu, ada 5 fi'il mudhari' yang berbaris hadapan. Maksudnya kedudukan fi'il mudhari' ini ditentukan oleh baris. Jadi bila ada haraf jazam, daripada baris depan bertukar kepada baris mati. Seperti huwa yaktubu, jadi lam yaktub. Okay. Huwa huwa yaktubu, bila kita matikan ada lam yaktub, mati. Okey. Hiya taktubu, lam taktub, mati. Ini baris depan. Okey, bila masuk haraf jazam, lam taktub. Anta taktubu, baca baris depan, lam taktub, mati. Ana aktubu, lam aktub. Okey, ini baca baris depan, lam aktub, mati. Nahnu naktubu, baca baris depan, lam naktub, baca dengan baris mati. Okay, ini perubahan daripada baris hadapan kepada baris mati. Baik. Seterusnya kita lihat kepada fi'il mudhari' yang lain. Okay, fi'il mudhari' nombor 2 ni kita tinggalkan, kita buat yang last sekali. Nombor 3, kita lihat nombor 3 dahulu. Dia ada 7 fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' ni ada nun kat belakang. Dan nun ini merupakan kedudukan hadapan. Okay, nun ini merupakan kedudukan hadapan. Huma yaktubani. Macam mana nak kenal? Nak kenal pasti, saya punya kaedah dia, kaedah saya yang saya buat untuk kenal pasti adalah sebelum nun itu, sebelum nun ini ada huruf mad. Alif, waw, ya. Okay, ada alif, waw, alif, 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 waw, dan ya. So dia ada huruf mad kat belakang ataupun huruf sakit sebelumnya.
Okey. Kemudian ada huruf nun. Nun ini adalah dipanggil apa? Ganti ataupun gantilah. Ganti kedudukan depan. Ganti baris hadapan ataupun menunjukkan kedudukan hadapan. Kedudukan hadapan. Baik. Macam mana pula bila dia bertukar kepada haraf jazam? Okey, macam mana pula kalau dia bertukar kepada jazam, majzum, fi'il mudhari' majzum iaitu dengan buah nun. Contoh huma yaktubani, lam yaktuba. Okey. Huma yaktubani, lam yaktuba. Nun mana? Buang. Hum yaktubuna, lam yaktubu. Okey. Huma yaktubani ada nun, lam taktuba. Antuma taktubani untuk lelaki, lam taktuba. Antuma taktubani, lam taktuba. Antum taktubuna, antum taktubuna, lam taktubu. Anti taktubina, lam taktubi. Okey, jadi kita nampak setiap huruf yang di belakang ni berlaku pembuangan apabila berada pada majzum, pada kedudukan mati. Okey. Seterusnya nombor 4. Okay, nombor 4 ini adalah fi'il mudhari' yang mana fi'il mudhari' ini ada dua fi'il mudhari' yang berada pada kedudukan mati. Okey, ada pada kedudukan mati. Sorry. Silap. Fi'il mudhari' Okey. Fi'il mudhari' yang mana dia majzum, dia mabni, sorry. Fi'il mudhari' yang mabni. Mabni ni maksudnya dia statik. Mabni ya. Okey, apabila dia mabni, dia tidak berlaku apa-apa perubahan. Bila sebut mabni, dia tidak berlaku apa-apa perubahan. Seperti hunna yaktubna, hunna lam taktubna, sama sahaja. Ada haraf jazam pun yaktubna, tak ada haraf tak ada haraf jazam pun, yaktubna ada haraf jazam pun, lam yaktubna, sama. Ataupun tak ada haraf jazam, taktubna, lam taktubna. Jadi sama. Okey, ini adalah jazam. Dia punya bentuk dia adalah sama. Sama ada haraf jazam ataupun tidak ada haraf jazam. Okey. Baik. Kemudian kita beralih kepada yang terakhir, nombor 2. Saya tinggalkan nombor 2 ni kerana dia unik sikit. Dia agak pelik sedikit, iaitu apabila fi'il mudhari' yang mana berakhir dengan huruf sakit. Huruf sakit ataupun huruf mad. Okey, huruf asal tu huruf mad seperti waw alif ya. Waw alif ya. Okey. Jadi bila ada haraf jazam, kita buang huruf yang belakang tu. Yad'u, lam yad'u. Waw tu kita buang. Yas'a, lam yas'a. Yarmi, lam yarmi. Daripada dua harakah dibaca yad'u. Katakan lam, lam yad'u. Yas'a, dua harakah, lam yas'a. Yarmi, dua harakah, lam yarmi. Okay, itu sajalah tentang perubahan yang berlaku di antara fi'il mudhari' yang marfu', kedudukan asalnya kedudukan depan, berubah kepada majzum, berubah kepada mati. Okey, boleh ya? Ini ulang kaji yang kita dah bincangkan. Okey, baik, kita akan lihat kepada perbincangan, okey, iaitu pada muka surat 168. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Okey. Dan sekiranya engkau tidak taghfirli, engkau mengampunkan aku, wa tarhamni, dan memberikan rahmat. Okey, memberi rahmat, belas kasihan, tarmi kepadaku, akun, pasti aku ini termasuk minal khasirin, daripada golongan-golongan yang rugi. Jadi ayat ini berkenaan dengan Nabi Hud. Okay, surah Hud dan kisah ini pun berkenaan dengan Nabi Hud,
yang mana Nabi Hud bermunajat kepada Allah Ta'ala, yang mana Nabi Hud merasa sedih apabila anaknya tidak naik kapal bersamanya. Jadi anak dia tu termasuk dalam golongan-golongan yang salah lah, kerana dia tidak mengikuti agama yang dibawa oleh ayahandanya. Okey, baik. Maka kita lihat di sini, saya potong dahulu kalimah-kalimah yang ada pada ayat ini. Pertama, ayat ini dimulakan dengan illa. Pertama waw. Kita buat pen merah. Pertama waw. Yang kedua, di sini ada dua perkataan. Ada dua kalimah. Ya, ada dua kalimah. Apa kalimah dia? Satu in, jika, dan la, tidak. Jika, tidak. Okay, sekiranya, ataupun sekiranya pun bolehlah. Sekiranya. Okey. Taghfir li. Taghfir, satu kalimah. Li, dua kalimah. Waw, satu kalimah. Tarham, satu kalimah. Ni, satu kalimah. Akum, satu kalimah. Min, satu kalimah. Khasirina, satu kalimah. Okey, baik. Okey, baik. Kita lihat kepada waw dahulu. Waw di sini, kalau kita lihat, tak silap saya, dia adalah ataf. Wawul ataf. Kerana cerita Nabi Hud ni adalah kisah-kisah dia daripada bina kapal, okay, mengajak anak dia naik kepada bahtera dan sebagainya. Okay, kemudian berlakulah anak dia derhaka kepada ayahnya. Okay, kemudian dia merasa sedih dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka in di sini, kalau kita lihat, in di sini dia termasuk kepada haraf jazam 2. Okay, haraf jazam 2 kat sini ya. In, jika, ataupun sekiranya. Okay, in bermaksud ada dua haraf, dua fi'il mudhari' yang akan dijazamkan. Okey, mana satu fi'il mudhari' yang akan dijazamkan? Okey, pertama taghfir. Wa illa. Okey, sorry. In haraf jazam. In adalah haraf jazam. Okey, pertama haraf jazam. Dan in juga dipanggil haraf syarat. Dipanggil juga haraf syarat. Apa maksud haraf syarat? Dia ada natijah. Dia ada natijah. Nanti saya akan jelaskan apa itu natijahnya. Okey, la nafi. La adalah haraf nafi. Okey. Taghfir. Okey, dimatikan dengan belakang ni. Taghfir. Ni fi'il mudhari'. Sebab apa fi'il mudhari'? Sebab dia ada huruf ta di depan. Bila ada huruf ta di depan, yang mana ta ini menunjukkan pihak kedua engkau. Pihak kedua engkau. Taghfir. Sekiranya tidak engkau ampunkan. Okey, sekiranya engkau tidak ampunkan. Taghfir. So ini fi'il mudhari'. Kenapa dia mati? Sebab ada in. Ada in. Okey, ini dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Nanti kita akan cari mana satu fi'il mudhari' yang dijazamkan. Okey. Wa illa taghfir li, dan sekiranya engkau tidak mengampunkan li bagiku, ataupun tidak mengampunkan kepadaku. Li kepadaku. Okay, li haraf jar. Li haraf jar. Ya di sini adalah dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Yang ni, kalau tuan-tuan lihat kat sinilah, dhamir muttasil kat sini. Okay, huruf ya ni. Sebiji ni. Okay, yang ini. Okay, huruf ya tu. Maksudnya saya. Li kepada saya. Kepadaku. Okey. Baik. Haraf jar li, kemudian ya tu dhamir muttasil. Maksudnya saya. Sebab tu dia kata kepadaku.
tidak mengampunkan kepadaku. Okey, watarhamni waw ataf. Tarhamni sama dengan taghfirli. Tarhamni sama dengan taghfirli. Tarhamni adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', tarhamni ni fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Kerana ada huruf ta di depan. Ta ni. Okey, ta ni. Memberi rahmat, memberi kasihan, memberi kasih sayang. Okey, kepadaku. Itu rahmat. Rahmat maksudnya kasih sayang, belas kasihan. Okey, ni fi'il mudhari' juga. Okey, saya tulis kat atas ni lah. Fi'il mudhari'. Okey, di sini fi'il mudhari' pun mati juga. Sama dengan taghfir. Tapi fi'il mudhari' mati di sini bukan kerana in tadi, tetapi kerana waw. Okey, dia mati di sini. Watarhamni, hamni baca dengan baris mati disebabkan ada waw, bukan disebabkan in. Taghfir mati tadi kerana in. Tarham mati majzum, fi'il mudhari' majzum di sini iaitu dengan mengikut taghfir. Taghfir mati, tarham mati. Okey, sebab dia ada ataf. Okey. Kemudian ni dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil apabila dia bersambung dengan fi'il, maka dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kamu dan kamu tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Ni maksudnya kepadaku. Okey, kamu tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Apa akan berlaku? Ni natijah dia. Jika Allah Ta'ala tidak ampunkan, tidak beri kasih sayang dia, tidak menaruh belas kasihan kepadaku, apa yang berlaku? Akun. Nescaya aku menjadikan aku ini daripada golongan orang yang rugi. Ini natijah dia. Jadi dalam in ini dia mesti ada syarat dan natijah dia. Jika Allah Ta'ala tak mengampunkan dan memberi belas kasihan dia kepadaku, apa yang berlaku? Menjadi sebab daripada golongan yang rugi. Tetapi kalau Allah Ta'ala mengampunkan dan memberi rahmatnya, pasti aku akan menjadi orang yang beruntung. Okey, itu maksud dia. Okay, dia ada syarat dia dan dia ada natijah. Akun minal khasirin ni dipanggil natijah dia. So akun di sini adalah fi'il mudhari'. Akun di sini adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu bahawa ia fi'il mudhari'? Iaitu adanya huruf alif di depan. Okey, boleh cek kat sinilah. Tuan-tuan boleh cek dekat bab fi'il. Hilang. Okey, kat sini lah. Okey, dekat fi'il mudhari' ni apa yang kita boleh mengenal pasti fi'il mudhari' iaitu dengan adanya beberapa haraf di depan seperti ya, ta, alif dan nun. So akun tadi daripada alif. Akun maksudnya saya. Akun aku menjadikan aku. Okey, menjadikan aku ataupun aku termasuk di dalam khasirin daripada golongan yang rugi. Okey, maka di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, sekarang ni dia mati tak? Dia mati. Sebenarnya dia matilah di sini, tapi dalam tajwid dia akan terus masukkan kerana mengikut mad. Okey, mad idgham ma'al ghunnah. Okey, idgham ma'al ghunnah, maka dia tak letak apa-apa baris pada nun dan dia letakkan syaddah pada mim. Ini semua dalam perbincangan bacaan qiraah. Macam mana nak qiraah dengan betul? So dia tak bariskan mim dan dia terus syaddahkan dengan mim yang satu lagi. Dia tidak meletakkan mati pada nun, tetapi dia meletakkan syaddah pada mim supaya apa? Supaya kita terus masukkan akun minal khasirin. Kalau dia letakkan mati, mestilah kita baca akun minal khasirin. Itu salah. Akun minal khasirin itu salah. Dari sudut tajwid salah. Tapi dari sudut bacaan bahasa Arab betul. Akun minal khasirin. Tetapi bila kita baca Quran, kita kena ikut undang-undang tajwid. Okey, undang-undang tajwid. So dia
dia tak letakkan apa-apa baris pada nun dan dia letakkan syaddah pada mim adalah kerana isyarat yang menunjukkan ini berlaku proses idgham, masukkan nun di dalam mim, akum minal khasirin, dan dengung. Okey, itu dari sudut qiraah lah. Tapi dalam sudut bahasa Arab yang kita bincangkan, dia memang berbaris mati. Okey, dia fi'il mudhari' berbaris mati. Kerana apa? Kerana ada in tadi. Okey, akum. Tapi dia adalah fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum. Dan dia merupakan satu natijah. Okey, natijah dia termasuk dalam golongan orang yang rugi jika Allah Ta'ala tidak mengampunkan dan tidak merahmatinya. Okey. Okey, aku menjadi minal khasirin min haraf jar. Daripada kalangan khasirin orang yang rugi. Okey, al-khasirina. Al-khasirin kalimah isim sebab dia ada alif lam. Dia berada selepas haraf jar. Okey, kalimah apa? Al-khasirina. Okey, al-khasirina kalimah. Cuba lihat di sini. Okay, dia merupakan jamak muzakkar salim. Okay, dia adalah jamak muzakkar salim iaitu dengan adanya ya dan nun di belakang. Sebab apa kita kena pilih ya dan nun bukan waw dan nun? Kerana ya dan nun ini adalah kedudukan satu mansub, kedudukan atas bagi isim, ataupun majrur, kedudukan bawah bagi isim. Okey, jadi di sini kedudukan bawah. Minal khasirin adalah kedudukan bawah. Sebab apa? Sebab ada min. Ada haraf jar sebelumnya, maka khasirin itu pada kedudukan bawah. Okey, boleh. Ya. Baik. Selesai. Ada soalan berkenaan dengan wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Okey. Baik, seterusnya okey, sekarang ni kita akan masuk kepada ayat berikut wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayadha. Okey, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayadha. Okey, baik. Ini surah An-Naml ayat ke-12 berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS. Okey, baik. Kita lihat kepada ayat ini. Pertama, saya akan potongkan terlebih dahulu. Pertama, waw. Adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayadha. Okey. Baik. Dan masukkanlah. Adkhil maksudnya dakhala. Maksudnya masukkanlah. Masukkan apa? Yadaka, tangan engkau. Fi jaybika, pada saku. Poket. Baju. Pada baju engkau. Pada poket baju engkau. Apa yang berlaku? Takhruj nascaya. Takhruj nascaya ia keluar. Tangan tu keluar. Macam mana keluar dia? Bayadha'a. Okey, hal keadaan tangan tu adalah putih. Putih yang bercahaya. Okey, itu maksud dia. Ini adalah mukjizat lah yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Baik, pertama sekali kita melihat kepada waw. Waw ni ataf. Haraf ataf. Adkhil satu kalimah. Okey, adkhil ini adalah dia mati. Awal-awal pun dah mati dah. Okey, dia merupakan fi'il amar. Okey, fi'il amar. Allah Ta'ala perintahkan untuk Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam, okey, masukkan tangannya ke dalam jaybik. Jaybik ni dalam poket, dalam saku dia. Okey. Wa adkhil, dan masukkanlah. Okey, di sini fi'il amar. Perintah. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa AS. Okey.
siapakah pelaku kepada adkhil ini? Iaitu anta. Dia kena cari fa'il dia. Fa'il kepada fi'il amar adalah pihak kedua sahaja. Anta. Baik. Kita lihat kepada perbincangan di sini. Okey. Okey, untuk fi'il amar ini hanya berlaku kepada pihak kedua sahaja. Pihak ketiga ni tidak ada apa-apa pun tentang fi'il amar dan bawah pun tak ada apa-apa fi'il amar. Baik. Fi'il amar ni, jika kita lihat kalau dia mati last kali, maka dilakukan oleh seorang laki-laki, anta. Kalau dia ada huruf mat, alif, okey, menunjukkan dua orang, awak berdua. Kalau waw, awak semua lelaki. Kalau ya, awak seorang perempuan. Kalau alif, awak berdua perempuan. Kalau nun, awak semua perempuan. Arahan tu diberikan kepada begitu. Tadi adkhil tu mati di belakang. So siapa yang melakukan adkhil ni? Anta. Anta ni fa'il. Masukkanlah oleh engkau. Okey, masukkanlah oleh engkau, anta. Okey. Di sini dipanggil fa'il dia. Okey, fa'il. Masukkan oleh engkau, apa yang kena masuk? Yada. Baca dengan baris atas, tangan. Yada maksudnya tangan. Tangan baca dengan baris atas kerana apa? Kerana maf'ulun bih. Objek yang dimasukkan. Okey. Siapa yang masukkan? Anta yang masukkan. Iaitu Nabi Musa. Okey. Yadaka. Okey, ini kalimah isim. Yada kalimah isim. Ka dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil ini bersambung dengan isim, maka dia jadi apa? Dhamir muttasil ini menjadi mudhafun ilaih. Okay, kalau dhamir muttasil ini menjadi mudhafun ilaih, yada jadi apa? Mudhaf. Okay, yada di sini menjadi mudhaf. Okay, menjadi mudhaf. Masukkan tangan. Tangan siapa? Tangan engkau lah. Tangan engkau. Masukkan ke mana? Fi jaybik. Fi ini menunjukkan tempat tangan itu masuk. Okey. Fi ini menunjukkan di manakah tangan itu akan masuk. Okey, fi haraf jar. Okey, jaybik. Jaybi. Jaybi ini maksudnya poket. Kita lihat dia ada baris bawah, jaybi. Baca dengan baris bawah. Kerana apa? Jaybi isim majrur. Okey, jaybi isim majrur. Dia isim lah. Okey, ka dhamir muttasil. Ka merupakan dhamir muttasil lagi. Okey, bila ka dhamir muttasil bersambung dengan kalimah isim, ka menjadi mudhafun ilaih. Disandarkan. Okey, mudhafun ilaih. Okey, poket siapa ni? Poket baju siapa yang masukkan ni? Adakah poket baju orang lain? Tak. Poket baju yang dipakai oleh Nabi Musa. Jadi jaybi ni, poket ni, isim majrur ni menjadi mudhaf. Baik, boleh? Okay, sekarang ni kita tak jumpa lagi fi'il mudhari' yang majzum. Saya padam dulu. Okay, kita faham wa adkhil dan masukkanlah tangan engkau, masukkan ke mana? Fi jaybik, ke dalam poket baju engkau. Apa yang berlaku? Takhruj bayda'a. Okay, baik. Apa yang berlaku? Takhruj. Ini fi'il mudhari'.
fi'il mudhari' majzum. Okey. Sebelum ni kita bincang, sebenarnya sebelum ni sepatutnya contoh ni tidak sesuai didatangkan kerana dia berbeza dengan perbincangan yang kita bincangkan. Sebab bila kita bincangkan dalam buku ni, fi'il mudhari' majzum biasanya didatangkan dengan haraf jazam. Tapi ni tak ada haraf jazam. Takhruj ni tak ada pun haraf jazam tapi dia mematikan juga. Kerana apa? Kerana dia menjawab kepada, dia jawab kepada perintah. Belajarlah rajin-rajin, nescaya kamu berjaya. Okay, contohnya, udrus. Okay. Udrus tanjah. Engkau hendaklah belajar betul-betul. Udrus itu fi'il amar. Apa berlaku? Pasti tanjah. Kamu berjaya. So, fi'il mudhari' itu dijazamkan disebabkan adanya perintah sebelum ni. Sebenarnya kurang sesuai lah. Sebab dia perbincangan lebih tinggi lah kalau macam ni. Okay, wa'adakhil maksudnya dia dah ada perintah. Apa natijah daripada perintah tersebut? Takhruj. Okay. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk masukkan tangannya ke dalam sakunya. Apa yang berlaku? Takhruj. Okay, pasti keluar tangannya itu bayadha'a. Okay. Iaitu warna putih bercahaya. So fi'il mudhari' takhruj ini adalah fi'il mudhari'. Okay, takhruj adalah fi'il mudhari'. Okay, dia mati sebab dia menjawab fi'il amar. Sebab ada fi'il amar adalah dia terpaksa fi'il mudhari' itu majzum. Kerana dia memberi satu natijah daripada arahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Okey. Takhruj ini adalah ta ni menunjukkan perempuan, bukan pihak kedua, tapi menunjukkan perempuan. Perempuan itu telah keluar. Siapa yang keluar ni? Tangan. Tangan ni dikira sebagai perempuan. Sebab apa tangan ini dikira sebagai perempuan? Kerana tangan ini dia ada pasangan. Dalam bahasa Arab, setiap benda, objek yang berpasangan, maka ia merupakan perempuan. Apa-apalah. Apa sahaja yang berpasangan, okey, apa-apa jua yang mana dia berpasangan, maka dia akan dilabelkan, ditetapkan sebagai perempuan. Kasut, selipar, kaki, stokin, peha, betis, semua itu berpasangan. Maka dia adalah perempuan. So dia gunakan takhruj, tak gunakan yakhruj. Okey, yakhruj lelaki, takhruj perempuan. Kenapa perempuan? Kerana ia refer kepada tangan. Maka setiap tangan yang ada pada kita ni, sama ada tangan lelaki atau tangan perempuan, maka hukum dia adalah perempuan. Disebabkan apa? Disebabkan ia berpasangan. Okey, baik. Takhruj, keluarnya, pasti tangannya keluar, bayadha'a, berwarna putih. Maka di sini adalah menceritakan hal. Nanti kita akan bincang selepas ni tentang hal. Maksudnya, bagaimana keadaan tangan itu keluar? Tangan itu keluar dalam keadaan putih bercahaya. Dia panggil hal. Hal ni adalah menjawab persoalan kaifah. Bagaimana? Bagaimana orang itu datang? Dia datang dalam keadaan tersenyum. Maka keadaan tersenyum itu dalam bahasa Arab dia panggil hal. Okay? Macam mana tangan itu keluar? Okay, tangan itu keluar dalam keadaan tangannya berwarna putih. Maka itu semua adalah penjelasan tentang hal. Sebab itu baca dengan baris atas. Okay, nanti kita akan bincang pada bab selepas ini. Okay, ini. Okay. Tengok kat sini lah. Mansub ni. Dia ada satu bab. Mansub ni baca kedudukan atas. Dia ada satu bab hal. Okay, hal ni adalah kedudukan atas. Alright. Okay, selesai. Okay, kita dah habis bab
fi'il mudhari' majzum. Tapi insya-Allah nanti kalau kita jumpa saya akan ulang kembali. Okey, sekarang ni kita akan baca bab baru, pelajaran 23 iaitu tentang hal. Okey, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang. Bila dia buat sesuatu perbuatan, apakah keadaan dia? Bagaimana keadaan dia semasa dia buat perkara itu? Contoh, dia datang ke kelas dalam keadaan tersenyum. Dia datang ke kelas dalam keadaan sedih. Maka maksudnya tersenyum dan sedih itu adalah hal dia. Okey, kita rehat sekejap. Nanti saya akan masuk. Baik, kita sambung. Kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu hal. Menceritakan keadaan seseorang. Dia lakukan suatu pekerjaan, perbuatan dalam keadaan yang bagaimana. Itu tentang hal. Baik. Kita lihat kepada nota dia. Okay, muka surat 170, satu isim mansub. Pertama sekali hal ini dalam keadaan isim, dia perkataan isim. Hal ni dalam kalimah isim. Isim sahaja yang boleh jadi hal. Haraf tak boleh jadi hal ataupun fi'il tidak boleh menjadi hal. Jadi pertama isim. Dan isim ini mesti mansub, iaitu berbaris atas. Berbaris atas. Okey, jadi kita tahu isim so bermaksud fi'il tak boleh, haraf tak boleh. Okey. Satu lagi mansub. Isim yang mansub maksudnya kalau isim yang marfu' kedudukan depan ataupun majrur, dua-dua ni tak boleh. Dia kena mansub, berbaris atas. Okey, boleh eh? Okey, kita lihat poin yang kedua, ia menerangkan keadaan. Ni dipanggil apa? Menerangkan keadaan. Ini hal. Keadaan ni maksudnya hal. Keadaan pelaku. Siapa pelaku? Fa'il. Contoh, okey, Muhammad datang. Jadi Muhammad tu fa'il, datang dalam keadaan tersenyum. Okey. Kemudian tu fa'il ataupun maf'ulun bih. Okey. Muhammad membantu, Muhammad fa'il, membantu fi'il Zaid dalam keadaan sedih. Maksudnya Zaid itu dalam keadaan sedih.
ataupun dalam keadaan susah. So menceritakan tentang hal apa? Tentang hal maf'ulun bih. Okey, Muhammad membantu Zaid dalam keadaan sukar, dalam keadaan sedih. Jadi Zaid itu dalam keadaan sedih. Okey, itu menceritakan tentang maf'ulun bih, hal keadaan maf'ulun bih. Okey, baik. Seterusnya kita lihat ia terjadi selepas berlakunya ayat yang sempurna. Apa maksud ayat yang sempurna? Contoh. Okey, ayat yang sempurna ni, contoh kita lihat di sinilah contoh. Ini baru kita nampak ayat sempurna. Okey, ia terjadi berlaku pada ayat yang sempurna. Contohnya, ja'al ustazu mubtasiman. Okey, telah datang oleh seorang ustaz mubtasiman, hal keadaannya tersenyum. Okey, jadi mubtasiman ini kita lihat ayat yang sempurna bagaimana. Pertama ada fi'il, dia ada fi'il. Okey, kalau ada fi'il, apa yang perlu ada? Fa'il. Okey, fa'il ada. Okey, ini ayat sempurna dah. Okey, ini adalah ayat sempurna. Kerana apa? Kerana ada fi'il dan fa'il. Sempurna dah. Bila ada sempurna, barulah boleh datangkan hal. Boleh datangkan hal. Tetapi kalau kita nak ubah, mubtasiman ja'a ustazu, itu tidak boleh. Ataupun ja'a mubtasiman ustazu. Kita letakkan mubtasiman ini pada di depan ja'a ke, ataupun diletakkan selepas ja'a sebelum ustaz pun tak boleh. Sebab dia kena ayat yang lengkap dahulu. Ja'al ustazu mubtasiman. Okay. Wajadtu al-baba maftuhan. Saya mendapati pintu itu maftuhan, hal keadaan pintu itu terbuka. Jadi wajadtu adalah fi'il madhi. Siapa yang mendapati ini? Tu, saya. Maksudnya ana adalah fa'il dia. Ini fa'il dia. Okey, so ayat ni didahului dengan fi'il, kemudian fa'il, kemudian al-baba, baca bahagian atas. Kerana apa? Maf'ulun bih. Kerana dia adalah maf'ulun bih. Okey, so ayat ni lengkap tak? Lengkap. Sebab ada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Okey, atas fi'il dan fa'il. Sebab fi'il ni dia tidak perlu maf'ulun bih. Fi'il ja'a tak perlu kepada maf'ulun bih. Kalau wajad, wajada memang perlu kepada maf'ulun bih. So sebab tu kena ada al-baba maf'ulun bih. Okey, pintu tu bagaimana? Al-maftuhan, terbuka. So di sini hal. Hal kepada siapa? Hal kepada maf'ulun bih. Ni hal kepada ustaz, fa'il. Okey, boleh ya? Dia mencerita apakah? Pintu itu terbuka. Bukan saya yang terbuka, tapi pintu itu terbuka. Maka ia perlu didatangkan selepas berlakunya ayat yang sempurna. Okey, baik. Nombor 4. Nombor 4, dia mesti dalam bentuk isim nakirah. Okey, ia mesti dalam bentuk isim nakirah. Apa maksud isim nakirah? Macam inilah. Isim yang tidak ada alif lam dan dia berbaris atas. Dia bertanwin. Biasanya bertanwin lah. Ini dalam bentuk nakirah. Macam mana kita nak jadikan dia isim ma'rifah? Tambah alif lam. Al-mubtasimu. Okay. Al-maftuha. Okay, kita letakkan alif lam. Tapi di sini untuk jadikan dia hal, tak perlu datangkan alif lam. Biarkan dia tanpa alif lam dan dalam bentuk tanwin. Okay, tanwin. Dan dia dalam bentuk mansub. Tanwin di atas. Baris atas. Okay, baik. Biasanya diterjemahkan dalam keadaan atau sebagai. Diterjemahkan dalam keadaan atau sebagai. Okay, baik. Nombor 6. Hal mesti sama dari segi bilangan dan jantinanya dengan umpunya hal. Okey, baik. Di sini kita lihat. Okay, di sini bila kita cerita tentang ja'a telah datang, al-ustazu. Ustaz ini adalah lelaki, seorang.
Maka kita nak ceritakan hal ustaz ni, kita pun datangkan kalimah mubtasiman lelaki sebab dia tak ada ta marbutah dan dia menunjukkan seorang mubtasiman. Okey, dia tak sebut mubtasimina, tak, dia sebut mubtasiman. Kalau mubtasimina tu salah. Okay, sebab telah menunjukkan ramai. Ini seorang aja, mubtasiman. Seorang. Dia kena selaraskan. Wajadtu baba maftuhan. Bab ni lelaki, satu item. Maftuhan, satu, menunjukkan lelaki, tak ada ta marbutah dan menunjukkan satu item. Menunjukkan satu item. Dia kena selaraskan kepada tuan punya hal. Tuan punya hal tu adalah orang yang kita cerita hal keadaan dia lah. Contoh kalau saya ni menceritakan hal keadaan tuan-tuan dan puan-puan yang rajin datang ke kelas, maka hal itu berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan menjadi tuan hal. Saya tak. Saya bukan jadi tuan hal tersebut. Okey. Tuan-tuan puji anak. Okey. Yang mana dia ni bila balik sekolah je terus solat. Okey. Pergi mana-mana, okay, dia hanya berat kepada menitik beratkan solat sebagai contoh. Okay, itu hal keadaan dia. Okey, maka itu hal orang tersebut. Okey, orang tersebut. Maka kena lihat, kalau dia lelaki, maka kalimah untuk jadi hal itu pun lelaki. Kalau dia satu, juga hal dia juga mesti satu. Jangan jadikan dia lebih daripada satu ataupun jadikan dalam bentuk jamak ataupun musanna, tak boleh. Okey, boleh? Okey, ini dia punya kerangka-kerangka utamalah di dalam hal. Okay. Ada nak tanya? Okay, berkenaan dengan hal. Baik. Kita lihat kepada ayat berikut. Sekejap. Baik. Inna arsalnaka syahidan. Okey, inna arsalnaka syahidan. Inna sesungguhnya kami arsalnaka, kami mengutuskan engkau syahidan, sebagai saksi. Maka syahidan itu adalah hal. Baik. Kita lihat satu persatu kalimah yang ada di sini. Pertama adalah inna dan na. Dia bentuk begitu. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dia ada 3 nun. Satu inna yang ada pada kalimah ini, inna, dan ada satu lagi na, kami. Maksudnya dia ada 3 nun. Tapi di sini, okey, di sini dia buangkan satu nun. Dia buangkan satu nun. Sebab apa? Untuk meringankan bacaan. Untuk meringankan bacaan. Inna. Okay, inna. Asalnya innana. Innana. Dia maksudnya macam itulah. Innana. Ada 3 nun. Tapi oleh kerana 3 nun ini merupakan nun yang banyak. Jadi orang Arab lebih suka meringankan nun tersebut dengan dibuangkan satu huruf nun. Inna. Okey. Maka inna ni adalah dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil. Dhamir muttasil bersambung dengan inna. Jadi dalam keadaan apa? Mansub. Dhamir muttasil ini dalam keadaan mansub. Apa maksud mansub? Pada kedudukan atas. Sebab ada inna. Inna ni adalah haraf taukid. Pertama dia haraf taukid. Kedua dia adalah haraf nasab. Apa maksud nasab? Iaitu membaris, menjadikan kalimah selepasnya itu dalam keadaan atas, mansub. Okay, boleh?
Baik. Seterusnya, arsalnaka. Okey, arsalnaka. Saya potong dulu. Okey, arsalnaka syahidan. Okey, baik. Arsalna kalimah apa? Arsalna. Okey, kalau kita keliru, kita lihat kepada hujung dia. Okey, hujung ni ada na, dan sebelum na itu mati, confirm dia adalah fi'il madhi. Senang je. Nampak ada na, kami, dan sebelumnya itu mati, maka itu adalah fi'il madhi. Kami telah mengutuskan. Kami mengutuskan siapa? Siapa yang melakukan arsalna ni? Mengutuskan. Dia perbuatan. Dia fi'il madhi. Siapa? Kami. Nahnu. Okay, nahnu di sini adalah fa'il. Fa'il. Kami mengutuskan siapa? Ka, engkau. Dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Dhamir muttasil pada bersambung dengan fi'il, maka dia jadi maf'ulun bih. Okay, maf'ulun bih. Maksudnya, dialah yang diutuskan oleh kami. Kami itu siapa? Allah. Okay, syahidan. Sebenarnya ayat ni dah lengkap dah. Inna arsalnaka. Selesai dah, ayat ni sudah lengkap. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau. Ini kira ayat yang sempurna dah. Tapi masih lagi nak menceritakan keadaan engkau tu. Menceritakan keadaan Nabi Muhammad. Sebagai utusan Allah Ta'ala, menjadi apa? Sebagai saksi. Jadi syahidan baca dengan baris atas di sini. Kerana apa? Kerana dia sudah menjadi hal. Hal kepada Rasulullah. Okay, hal kepada Rasulullah sebagai seorang saksi. Okay, sebagai seorang saksi. Okay, selesai. Jadi saksi lah. Jadi kalau orang kata bahawa ajaran Allah Ta'ala itu tidak sampai kepada mereka, tak. Sedangkan para Rasul ataupun Rasulullah sudah mengucapkan, menjelaskan kepada semua manusia berkenaan dengan ajaran-ajaran yang benar daripada Allah Ta'ala. Ya, soalan? Ya? Ha ni, jadi dia biasanya isim lah. Syahidan. Ya, isim. Dia ada tanwin. Jadi kita boleh analyze juga lah, ni adalah isim. Ya. Dia ayat ni. Dan dia adalah hal. Dia hal. Ya. Okey, dia hal ni apabila dia isim, dia mesti isim. Hal ni nak jadi hal mesti isim. Cuma persoalan yang ditimbulkan, kenapa baca dengan baris atas? Apa tak baca dengan baris depan ataupun baris bawah? Maka syahidan di sini baca dengan baris atas kerana menceritakan hal kepada Rasulullah sebagai utusan itu sebagai seorang saksi. Jadi syahidan ini kalau kita lihat daripada sudut nota yang telah kita bincangkan, satu isim mansub, ya, dia isim mansub baris atas. Okey, dia menerangkan keadaan pelaku ataupun mangsa. Di sini diterangkan berkenaan dengan mangsa, iaitu maf'ulun bih. Dia gunakan perkataan mangsa, tapi dia guna benda yang objek lah. Okey. Yang ketiga, dia berlaku setelah ayat itu sempurna. Ya, inna arsalnaka sampai sini pun sudah sempurna dah. Kalau tak ada syahidan pun kita sudah faham dah ayat ini. Tapi nak ceritakan hal keadaan Rasul itu diutuskan. Dalam bentuk isim nakirah. Ada alif lam tak? Tak ada. Syahidan baca dengan tanwin lagi bagi atas. So dia dalam bentuk isim nakirah. Okay, diterjemahkan dengan sebagai. Dan yang keenam adalah sama dari sudut jantina dan bilangan. Okay, jantina dan bilangan adalah sama. Syahidan adalah lelaki. Okay, dan dia adalah menunjukkan satu item. Okay, syahidan. Ya, jadi Ustaz nak jadikan dia hal ni, dia kena ambil maklum semua fungsi dia lah tu. Isim, dia maf'ulun bih. Ya. Isim nakirah. Betul. Dan dia mansub. Betul. Ada semua maklumat lah kita
terjemahkan itu adalah hal. Ya. Okey, ya. Tak jadi hal lah. Mana? Kalau tak cukup, maka dia tidak jadi hal. Tak cukup. Takkan jadi Ya. hal. Ya. Dan hal ni berlaku di akhir ayat. Betul tak? Dia bukan nak kata akhir ayat, cuma bila ayat itu sudah sempurna, ayat sebelumnya sudah sempurna, maka didatangkan dalam bentuk apa ciri-ciri tadi, maka dia adalah hal lah. Dia adalah hal. Tapi mungkin selepasnya itu ada lagi ayat selepasnya, tapi kita katakan yang di tengah-tengah itu syahidan adalah contoh, adalah kalimah hal setelah sebelumnya itu sudah sempurna. Ya. Ya, baik. Ya. Okey, kemudian kita lihat seterusnya fatabassama dhahikan. Okey. Fatabassama dhahikan. Okey, pertama tentang ayat ini berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, apabila dia melihat akan semut yang memberi peringatan kepada semut-semut yang lain yang takut dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tenteranya. Okey, maka Nabi Sulaiman itu tersenyum dengan pemberian Allah Ta'ala ini kepadanya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia memahami bahasa semut. Itulah kenapa dia senyum dan senyum tertawa. Okay. Dia datang kepada Wadi Naml. Apa dia panggil wadi ni maksudnya lembah semut. Maka semua semut itu memberi arahan di antara satu sama lain, ataupun raja semut itu memberi arahan kepada anak-anaknya supaya berawasi dengan Nabi Sulaiman dan tenteranya. Okey, baik. Kita lihat di sini dahulu. Pertama huruf fa, tabassama dhahikan. Okey, baik. Pertama fa ni ataf, haraf ataf. Tabassama fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Okay. Maka dalam fi'il madhi ini siapa pelaku dia? Siapa yang tersenyum di sini? Huwa. Huwa merujuk kepada Nabi Sulaiman. Okay. Nabi Sulaiman tersenyum disebabkan apa? Disebabkan dia merasa dia merasa syukur dengan pemberian Allah dan dia faham bahasa semut. Dia bersenyum dhahikan. Dhahikan ni tertawa. Maka satu perbuatan senyum, satu lagi keadaan senyum tu macam mana? Keadaan senyum Nabi Sulaiman itu dalam keadaan tertawa. So dhahikan ini adalah hal. Hal yang menceritakan berkenaan senyum Nabi Sulaiman. Hal. Menceritakan hal Nabi Sulaiman tersenyum. Nabi Sulaiman tersenyum. Saya ngantuk. Nabi Sulaiman. Okey. So hal dhahikan ni hal kepada Nabi Sulaiman. Okey, selesai. Kemudian faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina. Okey, dhahikan ni adalah kalimah mufrad. Dhahikan adalah kalimah mufrad. Dhahikan adalah kalimah lelaki. Kerana apa? Kerana menceritakan hal kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang dan Nabi Sulaiman itu adalah lelaki. Okey, baik. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina. Okey. Di sini fa dimulakan dengan fa. Okey, fa ba'asa Allahu an-nabiyyina mubashshirina. Okay, baik. Pertama maka di sini ataf, haraf ataf.
Ba'asa. Ba'asa maksudnya mengutuskan. Ni fi'il madhi. Ni adalah fi'il madhi. Ba'asa maksudnya bangkit ataupun mengutuskan. Siapa yang melakukan perbuatan ba'asa ni? Allahu. Sebab tu Allahu baca dengan baris hadapan. Kerana apa? Kerana Allah lah yang mengutuskan. Mengutuskan siapa? An-Nabiyina. An-Nabiyina. Di sini ada ya nun. An-Nabiyina ada ya nun. Kalimah apa ya nun? Iaitu jamak muzakkar salim. Yang inilah. Ada ya nun. Nabiyina. Kenapa tak guna nabiyuna? Guna nabiyina. Kerana apa? Kerana an-nabiyyi ni maf'ulun bih. An-nabiyyi ni adalah maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maksudnya kena berada pada kedudukan mansub. Okey, kalau nabiyuna pada kedudukan depan. Nabiyyina pada kedudukan mansub dan majrur, kedudukan bawah. Tapi di sini kedudukan atas lah. Mansub kerana maf'ulun bih. Okey, ayat ini sudah lengkap dah. Okey, maka kami, iaitu Allah mengutuskan, maka mengutuskan oleh Allah Ta'ala, mengutuskan siapa? An-Nabiyyin, iaitu para Nabi. Okey, selesai. Tetapi nak ceritakan Nabi ni apa hal dia, apa keadaan dia, membasyirina, membawa berita gembira. Menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga. Okey, menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga. So, membasyir ini hal kepada Nabi. So, dia ada persamaan. Contohnya, digunakan perkataan jamak. Okay, dia menggunakan perkataan jamak. Dia menggunakan jamak muzakkar salim. So, mubasyirin pun menggunakan jamak muzakkar salim supaya selaras. Okay, supaya selaras. Okay, boleh? Ada soalan berkenaan dengan kalimah yang kita bincangkan? Baik. Ada sikit lagi. Kita cuba habiskan. Okay, fakharaja minha khaifan. Fakharaja minha khaifan. Maka keluarlah oleh seseorang itu, oleh Nabi Musa, minha, darinya, dari kota itu, kota Mesir, khaifan, dalam keadaan takut. Okey, maka Nabi Musa keluar daripada kota Mesir kerana dalam keadaan takut kepada apa? Kepada Firaun. Kerana Firaun nak membunuh dia. Sebab apa nak membunuh dia? Kerana dia sudah terbunuh. Ataupun ada seorang bangsa Kipti, bangsa Firaun itu telah terbunuh. Oleh kerana Nabi Musa meleraikan satu pergaduhan antara salah seorang kaum Nabi, kaum Bani Israel dengan salah seorang kaum Kipti. Maka dia tahan tu meninggal. So, Firaun kerahkan tenteranya untuk apa? Untuk mencari Nabi Musa dan membunuhnya. Maka Nabi Musa pun keluar pergi ke Madian. Okey, baik. Lihat di sini dulu, fa kharaja minha khaifan. Okey. Pertama, fa ataf. Kharaja fi'il madhi. Okey. Maka ada tak nama-nama disebut fa kharaja Musa ke fa kharaja siapa-siapa? Tak. Maka fa kharaja di sini fi'il madhi yang mana fa'il dia adalah ada isim di dalamnya, iaitu huwa. Refer kepada siapa? Nabi Musa. Okay, Nabi Musa keluar minha, daripada
kota, dari kota, dia bermula dari kota, dia keluar ke tempat lain, ke Madian. Min haraf jar. Ha dhamir muttasil. Ya. Dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil iaitu bersama dengan haraf jar. So dia adalah isim majrur. Okay, kenapa guna ha? Dhamir untuk perempuan. Kita lihat di sini. Dhamir untuk perempuan. Kerana okay, kenapa guna? Sekejap. Okay, kenapa guna ha? Refer kepada perempuan. Kerana minha di situ refer kepada yang ni hia. Ha. Dia refer kepada Madinah. Bandar, kampung itu adalah perempuan. So digunakan minha. Okay, minha. Okay, minha daripada kota iaitu kota Mesir. Okay, dia seorang Nabi Musa keluar daripada Nabi Mesir. Okay, ni ayat lengkap dah, lengkap. Ayat ini sudah lengkap. Khaifan. Khaifan ni menceritakan bagaimana keadaan Nabi Musa keluar daripada Mesir. Khaifan iaitu dalam keadaan takut. Khaifan adalah hal dia. Okay, khaifan adalah hal kepada Nabi Musa. Okay. Jadi khaifan satu isim mansub berbaris atas. Betul, khaifan. Okay, dia menerangkan keadaan fa'il, iaitu menceritakan berkenaan Nabi Musa. Okay, dia terjadi selepas berlakunya kesempurnaan ayat. Okay, seperti fa kharaja minha. Minha tu sudah lengkap dah. Dia ada fi'il dan fa'il. Okay, maka ayat tu sudah komplit. Dalam bentuk isim nakirah, ya. Khaifan dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah. Okay, yang terjemahkan dalam keadaan atau sebagai. Ya, dalam keadaan. Dalam keadaan. Hal mesti sama dari sudut bilangan dan jantina. Betul. Hal di sini adalah sama dari sudut bilangan dan jantina. Okay, sama dari sudut jantina dan bilangan. Sebab khaifan ni mufrad. Okay, dan dia bukan kalimah perempuan. Dia adalah kalimah lelaki. Kalau perempuan khaifatan, dia ada ta marbutah. Okay, selesai. Okay. Okay, da'a rabbahu muniban ilaih. Muniban ilaih. Dia memohon pertolongan kepada Rabbahu, kepada Tuhannya, muniban, dalam keadaan kembali, ilaihi, dalam keadaan kembali kepadanya. Okey. Pertama perkataan apa? Da'a. Da'a fi'il madhi. Da'a adalah fi'il madhi. Rabbahu muniban ilaih. Okay, pertama da'a. Da'a adalah fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Apa maksud da'a? Menyeru, memohon. Okay, da'a maksudnya menyeru ataupun memohon. Memohon kepada okey, siapa fa'il dia? Okay, di sini siapa fa'il dia? Iaitu ada dhamir huwa. Okay, iaitu fa'il dia, rujuk kepada seseorang. Okey, boleh. Okay, jadi huwa tu adalah fa'il kepada da'a, iaitu doa memohon.
Memohon kepada siapa? Rabbahu. Okey, ini kalimah isim baca dengan baris atas Rabbahu sebab apa? Kerana lafzul jalalah ini lafaz yang maha agung, ini pada kedudukan maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Sebab tu kena baca Rabbahu. Okey, kalau baca Rabbuhu akan jadi masalah. Jadi Allah menyeru. Allah meminta. Sedangkan ada seseorang insan meminta kepada Allah Ta'ala. Okey. Kemudian Rabba, kemudian ada dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil. Okey, hu ni adalah dhamir muttasil. Okey, hu ni dhamir muttasil bersama dengan isim. Rabba tu isim, maka dia adalah mudhafun ilaih. Okey, dia adalah mudhafun ilaih. So, Rabba ni adalah mudhaf. Okey, dia adalah mudhaf. Okey. Macam mana keadaan seseorang yang meminta kepada Allah Ta'ala tadi? Bagaimana keadaan dia? Muniban. Iaitu dalam keadaan kembali. Dalam keadaan kembali kepada Allah Ta'ala. Okay. Dalam keadaan muniban kembali kepada Allah Ta'ala. So muniban ini adalah hal. Hal kepada siapa? Menceritakan hal kepada siapa? Menceritakan hal keadaan Allah ke? Bukan. Hal kepada Tuhan yang menyeru kepada Tuhannya. Muniban. So muniban ini kalimah pertama, kalimah berbaris atas, mansub. Okey, dia menceritakan hal keadaan fa'il, huwa. Okey, dan didatangkan setelah ayat itu sempurna. Mana sempurnanya? Da'a rabbahun sempurna. Okey, da'a ada fa'ilnya huwa, kemudian ada maf'ulun bih. Okey, kemudian diterjemahkan dalam keadaan. Okey, dan yang ketiga kena sama. Muniban ini adalah kalimah isim, lelaki, menceritakan tentang hal huwa, lelaki juga. Muniban, lafaz mufrad, huwa pun adalah untuk mufrad. Okey. Hal keadaan dia betul, muniban kembali ilaihi kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Ila harf jar. Okey, dhamir muttasil. Jadi apa? Dia bersama dengan haraf jar isim majrur. Okey, selesai. Okey, boleh? Baik. Last kali. Okay, yang terakhir kita akan bincang adalah ayat wataraku kaqaimah. Dan mereka tinggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Khutbah. Okay. Jadi kisah ini berlaku semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semasa kisah ini berlaku semasa sahabat mendengar khutbah Rasulullah. Tiba-tiba ada orang membawa makanan dan gendang. Maksudnya digendangkanlah. Ada makanan ni. Maka mereka keluar untuk mendapatkan makanan. Kecuali 12 orang yang tidak keluar. 12 orang stay dengan khutbah Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini. Wataraku kaqaimah. Wataraku kaqaimah. Baik, kita lihat kepada ayat ini.
Okey, pertama kita potong dahulu. Okey, waw ataf. Taraku fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Siapa yang meninggalkan ni? Ramai. Waw, ada waw Mereka. Taraku tinggalkan. Tinggalkan siapa di sini? Ka. Dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Bila dhamir muttasil ini bersambung dengan fi'il, maka dia adalah maf'ulun bih. Okey. Mereka itu sahabat meninggalkan engkau. Engkau ini adalah Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah semasa ditinggalkan? Qa'iman. Keadaan berdiri. Bagaimanakah keadaan baginda semasa baginda ditinggalkan oleh sahabat-sahabat baginda? Okay, Rasulullah dalam keadaan berdiri. Berdiri, membaca ataupun berkhutbah. Okey, jadi qa'iman hal. Hal menceritakan berkenaan dengan ka. Ka ini adalah Rasulullah. Okey, ka itu adalah Rasulullah. Jadi qa'iman itu menceritakan perihal keadaan Rasulullah semasa membaca khutbah. Okay. Okey, baik. Kita dah habis penjelasan berkenaan dengan hal. Ada soalan tentang hal? Ni Ustaz tanya sikit Ustaz, yang Ya. apa ni ayat atas tu, fakhraja minha khaifah. Dia Ya. punya perkataan asal tu apa? Yang Ya. takut tu. Dia adalah kalau fi'il madhi dia khafa. Kalau fi'il madhi dia khafa. Okey. Kalau kata terbitan dia khaufun. Wala khaufun alaihim. Dia ada waw kat belakang, kat tengah-tengah ni. Mana yang khaufa tu fi'il madhi, khaufun Kata terbitan isim, masdar. Dia masdar. isim. Masdar ataupun kata terbitan. Khawafa ni pun alif ni asalnya waw. Asalnya khawafa. Okey, cuma dia tukar kepada alif. Khawafa tu tukar kepada alif. Khawafa. Jadi kalau kita takut, kita kata khaufa. Khaufa tu takut dah. Khiftu. Kalau kita takut, khiftu. Kalau saya, kalau saya yang takut, khiftu. Khaufu. Kalau saya, khiftu. Kena tambah macam tu. Khiftu. Khiftu. Saya takut. Khifu. Khiftu. Macam ni. Khiftu. Macam ni. Khiftu. Khiftu. Saya takut lah tu. Kalau saya takut. Kalau khaufa tak. Khaufa dia. Dia Tak, seorang lelaki takut. Dia seorang kalau kita ikut fi'il madhi telah takut dah. Ya, telah takut. Ya, telah takut ada fa'il dalam ada fa'il dalam tu kan. Ya. Kalau khaufun Khaufun bukan, dia adalah kata terbitan. Dia tidak ada fa'il dalam tu. Dia isim. Khaufun. Ketakutan. Kalau khaufun, ketakutan. Tidak khaufun ada ketakutan dia. kalau khaufun tidak ada ketakutan. Wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan kepada mereka. Ya. Okey Kak, terima kasih Kak. Okey, baik. Okey, kita dah selesai pada bab hal. InsyaAllah pada minggu depan kita akan praktiskan dari doa-doa pilihan dalam ayat Al-Quran. Okey.
Maka sampai di sini dahulu kita punya perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Baik. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan dan tuan-tuan yang sudi hadir pada pagi ini. Sama-sama kita bincang berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.